Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 27 November 2020. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Persekutuan atas kelulusan Belanjawan 2021 bernilai RM322.5 bilion di Dewan Rakyat semalam. Antara diluluskan ialah peruntukan tambahan RM50 juta kepada Sabah pada bulan Disember ini untuk memerangi pandemik COVID-19. Sabah turut mendapat peruntukan bernilai RM3 bilion daripada Kerajaan Persekutuan dalam memerangi COVID-19 sejak wabak itu melanda awal tahun ini melalui pelbagai saluran termasuk bantuan di bawah pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat, Prihatin dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, Penjana dan NADMA. Ketua Menteri dalam satu kenyataan mengulas kelulusan Belanjawan 2021 yang mendapat sokongan majoriti selepas ucapan penggulungan oleh Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Datuk Haji Jim memberi jaminan bahawa kerajaan negeri akan bekerjasama dengan rakan sejawat di Persekutuan dalam memastikan semua program pembangunan yang dinyatakan dalam Belanjawan 2021 dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tambahan dana berjumlah RM50 juta untuk memerangi COVID-19 di Sabah yang diumumkan Kementerian Kewangan diyakini akan memberi impak yang baik kepada Sabah dalam usaha menangani pandemik itu. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masdi Manjun berkata, dengan penambahan dana tersebut boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan berkaitan memandangkan Sabah antara negeri yang paling terjejas dengan pandemik COVID-19. Sedikit sebanyak menggembirakan khususnya mereka di front lines, ya, kerana sedikit sebanyak kita ada kemampuan yang lebih besar untuk dibelanjakan bagi tujuan-tujuan ini. Dan kita harapkan walaupun ada peruntukan-peruntukan yang khusus yang telah diberi kepada Kementerian Kesihatan, harapan kita juga ialah peruntukan yang besar yang telah diumumkan. Sebagian besar daripada itu akan juga digunakan untuk di Sabah, bukan setakat 50 juta. Datuk Masdi bercakap dalam sidang media perkembangan COVID-19 di Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu beliau berkata jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini 27,238 kes dengan pertambahan 326 kes baharu semalam. 3 kes kematian dicatatkan iaitu masing-masing 1 di Sandakan, Kota Kinabalu dan Tawau. 2 kluster baharu turut direkodkan di Tawau iaitu kluster Blok 31 dan kluster Bot Biru. Sementara itu 2,126 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif 23,781 pesakit sembuh. Manakala 2,085 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 643 di hospital dan 1,442 orang di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Seramai 68 pesakit COVID-19 dalam unit rawatan rapi dan 23 pesakit memerlukan alat bantuan pernafasan. Beliau juga memaklumkan 31.67% daripada 6,584 katil sedang digunakan. Seramai 2 daripada 14 anggota pasukan Sukarelawan Simpanan Polis PVR Kota Kinabalu yang terlibat dalam penugasan sekatan jalan raya disahkan positif COVID-19. Anggota PVR terlibat sudah menerima rawatan dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Demikian menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Majinji dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis penyampaian sumbangan bakul makanan kepada 20 anggota PVR di Ibu Pejabat Polis Kota Kinabalu. Para penerima merupakan antara anggota PVR yang terkesan secara langsung dengan pandemik COVID-19. Mereka 20 orang ni telah kehilangan kerja, telah kehilangan mata pencarian akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Sebagai makluman, IPD Kota Kinabalu mempunyai seramai 342 orang anggota PVR yang bertugas di bawah pentadbiran IPD Kota Kinabalu dan yang bergiat aktif adalah seramai 221 orang.
Sumbangan daripada syarikat swasta dan badan bukan kerajaan NGO ini diserahkan hasil inisiatif Persatuan Skuad Komuniti Prihatin Sabah. ACP Habibie berharap sumbangan berkenaan sedikit sebanyak meringankan beban para penerima dan keluarga. Penduduk di sekitar kawasan Batu Sapi dinasihatkan agar tidak takut untuk menjalani ujian saringan COVID-19 secara percuma yang sedang dijalankan Kementerian Kesihatan KKM. Saringan percuma itu antara yang diwujudkan menerusi 5 pelan inisiatif Jawatan Kuasa Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Sandakan dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19 di kawasan berkenaan. Timbalan Pengerusi PKOB Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin menjelaskan kehadiran agensi PKOB di perkampungan berkenaan bukan bertujuan mengesan pendatang asing tanpa izin. Sebaliknya, usaha menggalakkan penduduk tampil membuat saringan COVID-19. Operasi secara bersepadu dalam untuk kita membuat saringan ke atas penduduk di kawasan kampung bahagia ini. Jadi setakat ni kami menyerulah kepada semua penduduk di sini untuk keluarlah untuk membuat saringan. Kita nak memastikan mereka ni bebas daripada jangkitan COVID-19. Beliau yang juga Ketua Polis Daerah Sandakan berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui dalam program inisiatif bersepadu mengekang penularan wabak COVID-19 di Kampung Bahagia Sandakan. Program bermula seawal 7.30 pagi ini melibatkan lebih 100 pegawai dan anggota PDRM bersama beberapa jabatan dan agensi lain. Peruntukan kepada petugas-petugas barisan hadapan, kepada pejabat kesihatan negeri, hospital, mereka menghantar pakar-pakar, doktor ke Sabah, petugas-petugas kesihatan, banyak yang mereka bantu kepada kita di Sabah. Kita dalam gelombang baru pandemik ini, Kerajaan Pusat telah menyalurkan bantuan segera sebanyak 50 juta kepada kerajaan negeri khusus untuk memerangi dan membendung penularan pandemik COVID ini. Rakyat Sabah berharap Belanjawan Negeri 2021 yang akan dibentangkan pada 18 Disember depan bersifat menyeluruh dan mampu membela nasib rakyat di pelbagai peringkat. Ini termasuk golongan yang hilang mata pencarian akibat terbatas pergerakan, hilang pekerjaan dan golongan muda yang menganggur. Tinjauan kru berita RTM di Kota Kinabalu mendapati masyarakat mengharapkan kerajaan memberi bantuan tambahan untuk memulihkan semula ekonomi negeri. Sebagai orang muda, jadi saya harap yang lebih banyak bantuan yang akan diberikan di negeri Sabah sebab sekarang pun kita tahu keadaan ekonomi kita macam mana, jadi harap mereka dapat bantuan yang secukupnya lah. Semoga kerajaan akan bagi peluang untuk mendapat pekerjaan lah. Di samping itu dapat bantuan dari segi pekerjaan. Mungkin kalau yang susah dari segi kewangan. Sebab sekarang ramai yang terjejas pasal macam kami ni peniaga kan. Jadi terjejas lah betul-betul. Kita tidak boleh bergerak kan. Mereka juga berharap kerajaan mempergiatkan kempen beli produk tempatan selain memperbanyakkan peluang pekerjaan. Saya harap belanjawan tahun depan kerajaan boleh utamakan barangan produk dari dalam negeri lah untuk dipasarkan lah. Harapan saya sebagai orang muda, saya harapkan supaya kerajaan fokus kepada bidang pekerjaan lah. Memandangkan sekarang banyak mahasiswa yang sudah habis belajar, so diorang banyak menganggur juga, so perlu difokuskan untuk bidang pekerjaan supaya kami pun dapat manfaat lah. So saya harap kerajaan dapat membuka banyak peluang pekerjaan dan memberikan bantuan yang sewajarnya lah.
Semua penjawat awam digesa agar memberi tumpuan kepada pelaksanaan agenda pembangunan kerajaan negeri dengan profesionalisme. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noor berkata, Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS mendapat mandat rakyat dan mahu semua penjawat awam mengetepikan perbezaan mereka untuk menyokong kerajaan hari ini. Menurut kenyataan Datuk Haji J, kerajaan JRS mengambil alih dalam keadaan mencabar berikutan pandemik COVID-19. Katanya banyak program dan aktiviti kerajaan terpaksa ditunda, tetapi sebaik saja pandemik ini reda, pihaknya akan pastikan semua rancangan pembangunan akan diteruskan. Datuk Haji malam mengadakan mesyuarat pasca kabinet pertama beliau bersama Ketua Jabatan dan Syarikat berkaitan kerajaan JLC. Pada peringkat akar umbi, kerajaan negeri telah melantik 44 pemimpin pembangunan masyarakat baru-baru ini dengan 29 lagi akan dilantik termasuk pegawai pembangunan masyarakat dan jawatankuasa pembangunan dan keselamatan kampung. Kerajaan negeri melalui Kementerian Pembangunan Perindustrian sedang membangunkan sebuah platform pasaran bagi membantu memasarkan produk industri kecil dan sederhana IKS tempatan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam berkata platform yang lengkap dengan sistem tempahan serta pembayaran tersebut dijangka siap akhir bulan ini dan akan dilancarkan dalam masa terdekat. Platform ini akan dimuatkan dalam aplikasi telefon pintar GoNet dan boleh dimuat turun dari Google Play serta Apple Store. Pihak kementerian saya akan membangun platform marketplace ataupun dalam online marketplace supaya pengusaha-pengusaha ini boleh memasarkan produk-produk mereka lah dan juga hasil-hasil keluaran khususnya yang mikro ataupun secara cottage ataupun homemade produknya. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah ditemui pemberita dalam lawatan kerja ke aerospace di Taman Perindustrian Kota Kinabalu. Menurutnya lagi, kementerian juga akan terus bekerjasama dengan pihak swasta untuk mempromosi dan memasarkan produk Sabah di platform pasaran diusahakan mereka seperti Tamuku dan My Borneo Shop. Jelasnya, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO melalui syarikat milik penuhnya SEDCO Vis Holding Sdn Bhd sedang bekerjasama dengan sebuah pemaju aplikasi perniagaan dalam talian dari Sabah bagi memasarkan produk tempatan melalui platform maya seperti Lazada dan Shopee. Melalui kolaborasi berkenaan, 2,000 usahawan di bawah SEDCO dijangka menggunakan platform tersebut dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Baik, sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai terus waspada, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan salam hormat.